MSPO boleh isi buangan ya. Okay. Ini adalah bahagian untuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kena ada helmet, kena ada sarung tangan, kena ada mask, kena ada apron. Apron untuk meracunnya. Ini bukan apron memasak. Okay. Menghadiri latihan taklimat yang disediakan. Ini adalah satu contoh. Tuan-tuan sudah ikut, maknanya tuan-tuan semua sudah melepasi satu peringkat lah, sudah mengikut latihan, menggunakan PPE sebaiknya dan mengamalkan kerja yang selamat. Okay, nanti saya kasih tengok gambar-gambar yang tidak mengikuti speknya. Ini adalah contoh set PPE ketika meracun dan membaca. Ini wajib ya, pastikan kamu ada di kebun. Auditor dia akan tanya, pastikan kamu ada di kebun. Ya. Ini apron, boot dengan sarung glove. Okay, helmet untuk menompak lah, pastikan ada. Di sana untuk meracun. Okay. Ini salah satu berita di mana orang tidak mengamalkan keselamatan. Lelaki maut leher terkena mata sabit. Kan? So JKKP dia tidak mau ini berlaku lagi. Macam yang saya ingat yang paling latest pun di Merontai, ada kena di Merontai, di kilang Merontai tu. Sabit juga kena. Ni. Tengoklah tu yang atas sekali kan. Kena sabit tu, habis dia punya muka. Ini tombak ketusuk di leher. Ini tidak mengikuti langkah-langkah ni lah. Inilah yang JKKP tidak mau berlaku dalam kebun kita. Kita tidak mau pekerja-pekerja kita kena. Ya, dia tidak mau ni semua. Bahaya kan? Okey, keadaan pekerjaan. Okey, untuk pekerja, tuan-tuan di sini yang ada pekerja, salah satu yang paling penting, pastikan siapa yang ada pekerja, dia kena ada satu perjanjian. You kena ada buat satu perjanjian macam mana you antara majikan dengan pekerja. Yang kedua, sistem you bayar gaji macam mana? You bagi resit kah atau cash kah? Bila you pakai cash, you bagi dia, you kena buat satu resit, bukti yang you bayar dengan dia. Lepas tu simpan dalam satu file. Ya, dia akan tanya pasal isu pekerja. Okey, lepas tu kanak-kanak dia tidak mau. Untuk yang menggaji kerja, yang menjamin pasport, pastikan dia punya pasport tu pun salinannya simpan dalam file. Ya, ini 3 isu ni. Yang pertama, surat perjanjian antara majikan dengan pekerja. Yang kedua, pembayaran, resit pembayaran yang kita kasih gaji. Kadang-kadang kita tahu you punya gaji 1 bulan, bagi saja, kan? Tidak ada resit. So you pas ni you kena buat, you buat satu resit, bagi dia. Ya, tapi pastikan you tulis resit sana, you ikut kita punya standard gaji di Sabah lah. Kalau gaji Sabah saya ingat dalam 1,100, Semenanjung 1,200. So tidak kisah berapa you bayar you punya gaji, tapi dalam resit tu pastikan ikut standard gaji kita di Sabah. Ya. Kalau lepas ni you tidak buat, kena buat lah. Ya. Yang ketiga adalah jamin pasport tu. Pastikan salinannya letak dalam satu file. Yang file yang tadi saya cakap tu, yang ada resit-resit semua tu, semua letak dalam. Ya. Okey. Ini untuk yang ada pekerja lah, yang guna pekerja. Okey. Prinsip keempat, tanggungjawab sosial, kesihatan dan keselamatan. Tanggungjawab PK menghadiri sesi latihan dan mengamalkan amalan baik yang diajar semasa latihan. Ini contoh-contoh lah. Okey. Yang kelima, ini salah satu benda mandatory paling penting di kebun. Dia akan cek, ya, pengurusan dan penghapusan bahan buangan. Ini selalu kami jumpa di kebun. Galen lah terutamanya, galen racun. Pastikan bila auditor datang, dia tidak mau tengok itu 1 biji pun galen racun. Dia tidak mau tengok. Bila you ada simpan sana,
otomatik dia boleh kasih jadi isu. Okey. Mana-mana giling racun yang kamu buat pekerja buat bikin gayung, bikin pasu bunga, itu tidak masalah. Cuma itu auditor dia tidak mau tengok dia berhambur atau berselerak di mana-mana. Dia tidak mau you sudah beracun disimpan sembarangan sana. Pastikan bila you ada giling, you kumpul, ambil itu cat, you tanda X. Kumpul satu tempat atau di store atau satu tempat pun kumpul, you pakai X. So orang lain boleh tahu itu adalah giling-giling yang bahaya. Ya, dia tidak mau you hambur, letak sembarangan. Lepas pakai simpan, lepas pakai simpan. Dia punya sisa buangan yang sudah potong-potong pun buang sembarang. Selalu di kebun, memang selalu jumpa. Nih, so ini susah dia lupus. Ya. Lepas tu minyak hitam, mana kebun yang guna generator ataupun genset, minyak hitam tolong jangan hambur sembarangan. So, saya ingat di Batu Tiga ni sini ada jual, ada beli untuk minyak hitam. Kumpul, letak dalam drum, jual. Ya. Okey, ini kawasan kebun yang ada sungai. Okey, kawasan kebun mana yang ada sungai melebihi 5 meter, dia kena ada zon pemampan sungai. Okey. Auditor dia tidak mau you tanam di tepi sungai. Pastikan jarak daripada sungai tu 5 meter baru you boleh tanam sawit. Betul, saya faham kebun kecil kadang-kadang sayang dia cakap kalau you tanam sawit situ berapa pokok dia boleh jadi kan? Memang betul, tapi dia adalah salah. Sebab bila you beracun, you guna bahan kimia, itu racun akan pergi sungai. Ya, akan berlaku pencemaran. So pastikan siapa yang ada kebun di sungai, zon pemampan dia adalah 5 meter. Jangan buat apa-apa amalan di sana, buang baja ke, buat bahan kimia ke. Sebab kes dikunak di Madai, beginilah. Bila dia orang buang racun, orang pungut biji, Madai dia ada sungai buaya. Habislah. Kan? Buaya pun senang makan kalau begini. So pastikan jangan ada sebarang aktiviti di tepi sungai. Pastikan dia ada jarak 5 meter. So lepas ni, mana ada kebun yang ada sungai, tolong stop kan amalan. Ya. Okey, untuk hidupan liar pula, dia tidak mau ada ayam sabung. Inilah orang hutan. Satu lagi paling burung yang selalu bunyi-bunyi ni. Burung apa namanya? Burung burai. Macam di Berotai kami ada lawat, pekerjanya pelihara. Kalau kami tanya, untuk apa ni kamu kau pelihara? Tak ada, untuk suka-suka saja. Tolong jangan. Auditor dia akan compound. Hidupan dia akan compound on the spot. Bila you pelihara haiwan yang hampir pupus, ya, di Berotai kami ada jumpa. Itu pekerjanya yang letak dalam sanggar burung tu. Ayam ni biasanya dilarang untuk orang main sabung kan. Biasa pekerja-pekerja kebun dia main sabung. Ya. Okay. Ini adalah satu contoh berita di mana ya, hidupan liar ni berkeliaran lah. Habitat orang pun tak tahu di mana. So dia bercuaca harimau. Ni tapir ni tiba-tiba muncul di kawasan perumahan jam 12 tengah hari. Ni habitatnya tidak ada sudah. So dia tengah mencari. Kesian kan? Badak sumbu Sumatera kini tinggal nama, pupus sudah. Okey, untuk prinsip kelima, persekitaran dan sumber semula jadi. Kita tidak mau ada pembakaran terbuka. Ya, zero bening. Okey, tidak mau bakar. Kalau sampah, pekerja-pekerja kita di rumah, kalau ada sampah, tolong kamu buatkan dia satu lubang ataupun kawasan. Kalau boleh lubang lah. Jadi sampah-sampah semua yang dia sudah guna pakai, buang sana. Jangan ajar dia bakar ya. Tolong jangan bakar. Sama giling racun, tidak mau buang. Kalau ada pekerja lah,
Ini adalah satu contoh. Ini di Indonesia, saya ingat di Kalimantan. Ini, tapi ini pembagian bukan sengaja, tidak sengaja. Prinsip keenam, amalan baik. Nanti Cik Kartamin akan terangkan. Kamu kena buat ni amalan-amalan pengurusan kebun, ya. So kamu kena buat satu-satu, macam mana cara membaja, kawalan rumpai, ya. Semua kena awas macam mana cara untuk kita ambil buah, kena ikutlah, ya. Dan ketujuh adalah pembangunan tanaman baru. Okey. Mana kebun-kebun yang baru replanting, pastikan ikut kamu punya spek. Tanam segitiga, parit kena ada, parit ladang, parit pengumpul, semua kena ada. Jalan, ya, pastikan ikut standard. Mana kebun yang baru tanam, replanting atau new planting, kena ikut standard lah. Auditor dia akan tanya, you tanam berapa kaki? 28, memang salah. Kalau bukit memang 28, untuk kawasan rata 30. Okey, prosedur pensijilan MSPO. Bila kamu hantar borang, kami biasa orang akan hantar borang di MPOB. Kami MPOB akan buat pre-audit dan seterusnya audit sebenar, ya. Baru kita akan sijilkan. Dia punya prosedur lah. Itu secara ringkas lah. Bila you hantar borang, kami MPOB akan buat lawatan kebun, ambil GPS, ambil koordinat kebun. Kita akan pre-audit, ajar you macam mana. Untuk lepas auditor, you kena buatlah kilim simpan mana, sampah simpan mana, ya. Lepas kami sudah buat lawatan, audit sebenar akan buat lawatan. Lepas tu baru kami akan keluarkan sijil MSPO. MSPO ni sama juga dengan lesen MPOB, 5 tahun, ya. 5 tahun juga. Okey, jadi peta kawasan spok untuk di Sabah. Kita di Sabah ada 29 spok. Untuk Tawau kita ada spok 28. Kita punya kumpulan nama spok S28. Yang penghabisan sekali kalau bahkanlah 29. Ini adalah satu pecahan. Untuk kategori yang sudah mendaftar untuk Tawau, dia warna kuning, 61 hingga 89% yang sudah mendaftar. So cuma ada dalam 10% lagi lah yang belum mendaftar untuk MSPO, ya. Okey, ini kawasan yang telah disijilkan di Sabah, ya. Yang hijau tu telah disijilkan lah. Banyak sudah yang disijilkan untuk Sabah. Kawasan Tawau saya ingat 2 kali audit sudah. Okey, ini perkebun kecil yang telah mendapat sijil hingga 31 Julai 2020. Ada 9 kelompok, 75.809 orang dan 305.348 hektar. Ya. Ini adalah yang paling latest, 31 Julai 2020. Okay. Ini adalah gambar kami macam mana auditor datang untuk tengok. Dia akan interview tuan tanahnya. Tengok sana. Dia akan interview, bukan MPOB dia akan tanya, bukan koperasi dia tanya. Dia akan tanya you, tuan tanah, macam mana you punya pengurusan di kebun, ya. Ini adalah gambar-gambarnya lah. Itu auditor kawasan sungai, dia akan tanya lah. Ini gambar-gambarnya, saya boleh kasih nampak. Okey, ini adalah persetujuan. Ini dekat Lanzhou, China. Ini antara Malaysia. Persetujuan inilah yang isu pasal kita punya minyak sawit, di mana kita punya MPOB buat ke sana.
Ya, ini di Jepun, saya ingat. Ini di Jepun. Sama juga ini Tokyo, Desember 2017, Tokyo, Jepun. Okey, ini misi untuk persepakatan lah. Okey. Okay, ini kita punya menteri pergi Jepun untuk buat satu sepakatan minyak sawit lah, untuk pengangkatan MSPO. Okay, kesimpulannya adalah persediaan MSPO penting bagi kelangsungan industri sawit. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Ada yang tidak faham kan? Ada yang tidak faham? Untuk pekebun kecil ni sebenarnya kalau bentang MSPO guna slide ni kadang-kadang memang susah memfaham. Kalau MSPO ni sebenarnya dia punya syarat tidak banyak, sikit saja. Estate paling banyak. Kalau untuk pekebun kecil macam saya bentang itu saja. Satu file, gilen ratu, sampah dengan PPE. Itu saja. You kena buat signboard dengan border. Dia buat sempadan. Itu saja. Tidak banyak. Kalau pekebun kecil, dia punya requirement memang sikit. Tapi bila you tidak buat satu, dia memang jadi susah. Auditor dia akan cek kebun, dia akan tengok mana yang you tidak buat, dia akan jadikan isu. Itu saja. Tapi bila you buat, memang tidak ada masalah untuk you lulus. Okey. Kalau signboard boleh buat sendiri. Signboard kena ada. Sempadan, kalau border you tidak ada sempadan, tidak ada batu sempadan, you tidak ada pagar ataupun kayu, you cat itu batang sawit pun boleh. Yang penting ada tanda sempadannya. Kadang-kadang sempadan ni tak kayu kan, batu tak ada, pagar pun tak ada, kamu cat pun boleh. Ambil tu cat merah, pangkas semua setiap sempadan pokok pun boleh. Dia ada masalah. Yang penting kan. Signboard you bikin, you buat simple-simple pun boleh. Tidak ada masalah. You buat signboard, you pasang sana letak nama, you punya nama, lot kebun, GPS mana, okey. Dia tidak macam estate. Untuk pekebun kecil dia tidak berapa ketat. Ya, auditor dia memang ada tegas sikit, dia cerewet. Ya, untuk sampah memang sampah dengan gilen paling penting. Untuk gilen tolonglah. Bila kami buat lawatan pertama di pergi kebun, paling pertama kami jumpa gilen. Mesti jumpa. Setiap kebun sana jumpa, sini jumpa. Tetap jumpa gilen. Pastikan gilen-gilen racun tu jangan ada. Kumpul, kalau ada pun boleh kumpul dan tanda X. Itu saja. Yang ada store, tolong buat satu signboard untuk store. Okey, itu saja. Tapi kalau mau lebih lebih terperinci, boleh jemput MPUB buat lawatan ke kamu. Nanti kita akan ajak satu-satu macam mana untuk kita lepaskan auditor tu lah. So kami ingat tahu 2 kali sudah, kami ada sudah pengalaman auditor memang cerewet. Ya. So itu saja. Kalau ada yang tidak faham, saya ingat ini sebenarnya panjang, cuma saya cuba ringkaskan, cepatkan sebab banyak lagi taklimat. Kalau ada apa-apa soalan lepas ni boleh jumpa di belakang atau macam mana. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.